So kita akan bercerita tentang 3 zone market yang ada, Tokyo, London and New York zone, right? So we will learn which currency that is suitable to trade on which market zone. Okay, so Malaysia ni bagusnya dia tiga-tiga zone tu kita boleh trade. Okay, kita berada di tengah-tengah lah. Masuk Tokyo Open kita pun dah bersiang. London Open petang kita. Dan New York Open pula adalah malam kita. So kita sempat nak mencuba tiga-tiga market. So that is one of the advantage of being in Malaysia lah. Okay, so itu antara dia punya kelebihan kat Malaysia ni. Right? Okay, so sementara nak menunggu peserta-peserta lain. Okay, so while we are waiting for the others to come in, ada apa-apa yang nak ditanyakan lagi sementara nak tunggu ni? Ada. So, news yang paling besar adalah non-farm payroll iaitu besok. Okay, mobile lah 8 hari bulan. Okay. So, nanti kita akan cerita sedikit lah non-farm. Cuba ingatkan saya kalau saya terlepas tu ingatkan saya lah nanti. Okay, nanti saya akan cerita sedikit hari ni about non-farm payroll for tomorrow. Okay, so data is not as good. A lot of negative data. Okay, so most probably US will be weak tomorrow the whole day until night lah sampai malam. Hari ni pun nampak US tak nak tak berjalan. Takkan dia cuti Wesak pula. Okay, so market dia sangatlah sendu berbanding dengan semalam lah. Semalam sangat happening. Walaupun waktu London pun dia dah start aktif. Kemarin pun sama waktu London. Okay, tetapi hari ni sangatlah sendu. Alright, so there's not much movement for US today. But we have to wait for New York Open to see what will happen today for New York for US dollar today. The other currencies, currency ni semua dia berada di dalam keadaan agak mix, right? So it's a mixed bag for today lah, especially for you can see like Japanese yen. Okay, yen was quite weak, right? But you can see here, Canada is taking advantage of the US dollar. Okay, Canada mengambil kesempatan di situ, right? Dia melemahkan. Dia lagi kuat daripada USD. Okay. Then dia nampak lah dia banyak business kan. Tengok macam yen. Yen walaupun USD tengah lemah, yen lagi lemah. So chart tu pun menaik ke atas. Okay. So macam lain-lain cantik lah. Australia disebabkan US lemah, Australia pun kukuh siang tadi. Okay. Nothing much for Euro. Euro masih sideways lagi. Okay. Then GBP yang naik turun sedikit. Siang tadi dia aktif. Okay, quite strong. Then coming back down again. Turun balik lah. Okay. So dia aktif. Gold pun sama. Alright. So gold was on a uptrend sedikit. Okay, dia naik. Dia break up. Retrace. Continue on. Cantik lah sini tarik ribu. Dari sini naik. Turun balik another 61. Shadow at 76. And continue on. Okay. So kita nak tengok adakah dia boleh break apa 1700 ni. Kalau tak boleh, then kita akan cari sell untuk hari ni dan besok. Okay, tapi sebabkan besok data US lemah, macam tak best pula nak sell gold. So keadaan dilema. You'll be in a dilemma where you know that the USD will be weak tomorrow, but you are trying to sell the gold right now. So dia jadi dilema. Nak sell ke tak nak? Okay, nak biarkan nak apa? Okay. So before we start, one more time, ada apa-apa request? Ada apa-apa soalan nak tanya dulu sebelum kita startkan syllabus? So, syllabus hari ni akan sambung daripada syllabus semalam lah, right? So we jump into a bit deeper to the trading, to the
market. Okay, okay. Okay, tak ada. Semua okay. So, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, so untuk hari ni kita akan continue on kepada dua lagi topik, which is bila boleh trade, okay, when to trade dan macam mana nak trade. Okay, so bila dan macam mana. Okay, these two. Right, so kalau ada apa-apa soalan, just tanya je terus dekat chat kalau nak tanya. Tak payah tunggu-tunggu. Okay, so untuk chapter yang ini, when tu, okay, so satu hari, kalau kamu perasan, market kita memang bergerak 24 jam. Right, so our market moves in a 24-hour zone. Right, so meaning that you can trade anytime that you want. Okay, but doesn't mean that it will be always the same. Macam contoh McDonald. If you want to go to McDonald's in the morning, you cannot have a Big Mac. Waktu pagi, menu dia lain. Dah pukul 11 baru tukar all day. Okay, so ada waktu tertentu untuk makanan tertentu. So sama juga bila kamu nak trading. Okay, so walaupun market ni 24 jam buka, tetapi ada waktu tertentu di mana currency tertentu sahaja yang lebih aktif. So kamu kena plan. Maksud planning tu ialah ikut waktu kamu free. Kalau contoh besok hari Jumaat kamu free waktu siang. So kamu plan, okay, either kamu nak trade the Japanese yen, or you want to trade the Australian dollar or the New Zealand dollar. Simple. Okay, don't try to, tomorrow morning saya free, saya nak trade Canada. Tak jadilah. Okay, so jangan jadi pelik. Okay, so the main market session that we have is Sydney, Tokyo, London, and New York. Alright, so Sydney hasn't have a big impact, doesn't have a much, tak besar sangat impact dia, right? So we will usually fokus lebih kepada, dah mula. We will usually focus on the Tokyo market, Tokyo session, London session, dan New York session lah. Okay. Okay, so ini adalah waktu kat Malaysia. Okay, so Tokyo zone, Tokyo open will be around 7 or 8. Okay, dan pukul 3, pukul 4 tu dia akan habis lah. Okay, so London dia akan buka pukul 3. Dan pukul 12 tu habis, 12.30 malam. Okay, dan New York pukul 8 baru start. Pukul 5 pagi baru dia habis. Okay, so this one dia akan differ a bit. So there are 2 time zones. Okay. So macam sekarang ni kita dah shift towards I think we're shifting towards the spring summer. Kita dah shift, tak silap saya lah. Okay, we're using the shift summer. Okay, so ni yang kita akan gunakan pada masa sekarang ni lah. Okay, so Tokyo session is the early morning session. So usually not much moves ada masa kat sini lah. Okay, so usually you will have only a few currency that has big movement kat sini. Okay, so sana kita akan fokus more kepada macam contoh, okay, so kita akan fokus more kepada China market. Okay, itu sangat-sangat penting lah. Okay, so China market dia akan ada impact pada Australia, pada New Zealand, dan Tokyo jugalah. Okay, so most ada waktu pagi kalau let's say tak ada data dari China, then market akan agak sendu. Alright, so there will be not much movement in the morning if there is no impact from China data. Okay, so what you can do is you will need to use the Forex Factory. Okay, and have a look in the morning. So kalau macam ni pagi, okay, ada Australian dollar. So dia kan aktif pada waktu pagi lah. Okay, so 11 we have the China's data. Okay, so dia akan tunjukkan movement yang positif. So this one New Zealand as well. Okay, so diorang punya data pun akan pada waktu pagi juga. Okay, so if data is good and currency is good as well. So simple dari situ. Okay, so
pagi kita akan fokus 3 currency lah. Okay. Yen, we'll focus on the yen, on the Australian dollar and the New Zealand dollar. Okay, so Australia and Japan rely depending on China demand. Okay, so China yang akan selalu beli barang daripada Australia dengan Japan. So kalau China punya manufacturing data is good, import export is good, GDP is good, right? So they'll have a positive impact towards Australia and Japan as well. Okay, so have a look, try to focus on those things lah. Kalau waktu pagi tu fokus kat China punya data. Sebab dia sangat mempengaruhi data-data currency lain pada waktu Tokyo market. Okay. Dan selalunya waktu malam dua currency ni akan ada buat retrace pada waktu malam. Sebab waktu malam US strong. Okay, simple. So bila US strong, dia akan contoh Australia USD akan menurun ataupun USD JPY akan menaik. Okay. So pada waktu pagi bila Australia dah kuat balik, chart tu dia akan naik. So market maksudnya chart tu tengah menaik, malam tu akan retrace, besok pagi sambung naik lah. So kalau macam USD JPY punya chart, market tengah menurun, waktu malam dia akan retrace naik, siang dia akan continue turun balik. Tu dia punya cara nak tengok kalau market movement lah paling simple. Okay, sebab pada waktu pagi tu lah movement dia akan besar. Tu maksudnya. Okay. So ada apa-apa soalan untuk London Tokyo session? Tokyo session ni sebenarnya sekejap saya cuba tulis. Sebab dia kena tulis banyak benda nak kita cakap. Tokyo session we have the yen, we have Australian dollar, that's it, yen, AUD, NZD. Okay. So Australia spot on to China. Okay, so New Zealand spot and to Australia. JPY to China. Okay, so lebih kurang dia macam ni lah dia orang punya import export. Okay. So kebanyakannya China yang akan beli barang daripada mereka. Okay. So contoh China akan beli biji besi lah. Iron ore ni adalah biji besi. Okay. Dan teknologi which is untuk teknologi ni adalah untuk teknologi adalah untuk mereka punya kilang. Okay. So orang punya manufacturing orang akan perlukan teknologi ataupun robot yang agak advance daripada Jepun untuk mempercepatkan production, for example. Okay, so bila manufacturing data China bagus, diorang akan ada demand untuk membuka lebih banyak kilang. Okay, simple. So bila banyak kilang diperlukan, bahan mentah banyak diperlukan lah. So bahan mentah adalah iron ore. So bila iron ore orang cari iron ore, diorang akan cari daripada Australia. So bila dah kilang dah ada, diorang nak perlukan machinery dalam kilang. So diorang akan cari daripada Jepun. So bila Australia dapat ekspor barang, bila Australia dapat jual barang mereka, dia akan ada duit untuk membeli barang daripada New Zealand. Itu maksud dia lah. Okay, so this is the cycle dia. Okay. So next one will be the next one will be the US session and London session. So London session ada 3 currency yang kita akan fokus on. Okay, so London session will start off
right after Tokyo session dah habis, dia connect fail tak dengar. Audio kamu tak dengar ke? Orang lain dengar tak? Tak dengar juga. Kenapa senyap je kau tak dengar? Sekejap. Yang lain semua dengar tak? Dengar. Ada connection, ada setting yang block tu. Ada something yang kamu block dekat kamu punya audio setting. Patut cik asyik keluar masuk sebab dia tak dengar. Try to okay, kalau paling simple guna phone. Phone paling simple dah banyak. Maknanya tak payah buat setting apa-apa. Tapi kalau dekat laptop kamu mungkin akan kena ubah sedikit setting. Which is kamu kena test audio dia dulu. Bila dia masuk tu kan dia akan suruh test audio tu. Okay. Try to test the audio. Dan tengok pada PC kamu microphone, speaker on ke tak on. Test buka benda lain yang boleh buat suara. Dengar YouTube ke apa ke, dengar. Boleh dengar ke tidak. Bila batu baru kamu masuk balik ke dalam session kita. Okay. So kalau cuba buat, paling pula info malam ni tak dapat dengar apa pun. Akak cuba keluar balik, masuk balik. Akak keluar balik, akak keluar. Laptop akak tu akak buka video dari YouTube ke apa ke yang menggunakan internet. Tengok boleh dengar ke tak boleh. So bila dah buat benda lain, datang balik ke sini. Sebab dia punya ni, ini dia automatic, dia tak ada apa-apa sangat. So tengok kamu punya speaker ke, okay, tengok base sebenarnya audio connection tak ada apa. Okay, so you use kalau tengah guna laptop punya audio. Okay, cuba cuba trial and error. Mungkin ada setting yang tak kena. Dia kena jadi ada speaker, boleh test speaker. Okay, okay. So next one we'll sambung kepada London session. Okay, so London session ni dia paling meriah. Sebab dia tengah-tengah di mana sebelum Tokyo tutup, London dah buka. Sebelum US buka, sebelum London tutup, US dah buka. So maksud London ni dia hempap di antara Tokyo dengan New York market. Okay? Alamak. Okay. Internet connection begin. Okay, semua video sangkut tak? Okay tak video? Kejap tadi internet dia blur kejap. Internet disconnect sebab lalu kabel saya longgar. So saya kena connect ke wifi sekali. Okay.
Dah okey dah. Slow tak? Okay. Ni tadi New York session. So New York session ni dia ada dia have three currency. Ada Euro, Great Britain Pound dengan Switzerland franc. Okay, so Euro and GBP ni sebenarnya lebih kurang. Ya, lebih kurang. Maksud kalau satu punya naik, satu lagi akan ikut naik. Apabila satu turun, satu lagi pun akan ikut turun. That's why currency dia punya value atau exchange rate tak banyak beza. Okay? Technically, both will be moving at the same pace. But on a certain time, kalau waktu fundamental, okay, jangan ikut pula. Okay, Euro fundamental data bagus, GBP tengah GBP turun. Jangan salahkan dia. Okay, so maksud apabila Euro punya data keluar, GBP tak semestinya akan ikut Euro punya data punya result. Okay, tetapi jika market bergerak waktu technical, dua-dua boleh bergerak sama selari. Seiring sejalan lah kita panggil. Okay? Euro dan GBP dia akan uh, selari di pergerakan dia lah. Right? So, dan yang tinggal hanyalah Switzerland franc. Switzerland franc ni dia more kepada safe haven. Dia tak popular sangat untuk digunakan untuk trading lah. Okay, so Switzerland franc ni more kepada safe haven di mana kalau something is happening to the market to the world, kalau macam ada perang ke, okay, so barulah Switzerland akan ada movement kat situ. Kalau tidak, dia tak ada movement sangat. Okay, so Switzerland mostly more kepada technical. So trading Switzerland is more towards technical, but when there's bigger fundamental, dia akan lebih banyak bergerak. Okay, so it's a bit different lah. Right, so basically kalau nak trade, either you take Euro or the GBP. Okay, so kalau boleh ambil Euro lagi better daripada ambil GBP. GBP banyak masalah sekarang ni, which is antaranya masalah Brexit for example. Okay, so masalah tu masih belum settle. So dia akan mempengaruhi technical GBP. Okay, so untuk Euro pula, Euro masih agak masalah besar tu tak ada sangat lah. Okay, so dia hanya ada masalah dari segi interest ataupun itu bank interest lah. Okay, selain tu diorang tak ada masalah sangat. Okay, so dia agak stable dan dia agak selamat. Dan selalunya most broker will have a small spread for euro dollar. Okay, so selalu kita akan ambil fokus kat euro dollar dahulu. Okay, dan ambil kesempatan bila kamu dah tahu apabila London market buka, Tokyo market tutup kan. So yen akan lemah, Australia akan lemah, New Zealand pun akan lemah. So dari situ kamu boleh pairing kan ataupun kamu crosskan dengan currency yang tengah aktif sekarang ni. Contoh Euro, Yen contohnya, ataupun Euro Australia, ataupun Euro New Zealand. Sebab kamu tu tiga-tiga tu tengah lemah. So diorang selalunya tak ada resistance sangat, tak ada lawan balik. Dia kan ikut dengan cakap. So kalau pada masa tersebut Euro tu tengah strong, masuk je cross pair sekali untuk mengambil kesempatan. Itu maksudnya lah. Okay. So untuk last kali adalah New York session. So New York session ni kita panggil sebagai penutup lah, sesi penutup. Tetapi sesi dia antara yang paling rancak sekali sebab news data ekonomi ataupun fundamental sangat-sangatlah besar kat sini. So the fundamental news are really really big, especially on the New York session. So usually it's for the US and Canada currency. Okay, so at this moment, usually we will try to wait for the euro to be weakened, okay, because masa ni euro masih belum lemah. Euro GBP dua-dua ni masih belum lemah sebab market mereka masih buka, lepas tu US pula masuk. So diorang akan berbalah kat situ, alright. So you will see there's a big movement, okay, and you will see bigger volatile. Volatility will be quite high. Okay, so tak digalakkan trade based pada technical sangat pada masa ni.
Maksud ni sebab dua-dua orang ada. So technical tak boleh dia buat dua-dua. So bila ada dua-dua currency kuat, currency akan jadi pair tu akan jadi sideways. So apa yang kamu boleh ikut pada masa ni adalah kamu ikut fundamental. So selalunya kita akan dapat data daripada US ataupun daripada Canada. Gunakan fundamental tersebut untuk gauge ataupun untuk tengok keadaan US. Adakah US tengah kuat atau tengah lemah. So usually data tu akan mempengaruhi pergerakan chart pada masa tersebut dalam masa within 1 or 2 hours, right? So the data will always influence the chart movement lah. Okay. Ini semua tak payah sangat. Ini tak apa saja. Okay. So best time of day to trade. Waktu mana yang paling sesuai? So waktu paling sesuai ataupun waktu yang paling best adalah waktu London. Sebenarnya okay, di mana semua orang ada pada masa tersebut. London market is the best market. Okay, so movement sangat-sangat besar. Bukan movement sangat, maknanya liquidity tu ada. Ramai orang. Bila ramai orang, untuk kita nak tutup position tu sangatlah senang. Bila kita ada orang yang boleh pairing dengan kita. Itu maksudnya. Okay, so ni semua apa sajalah. Best day untuk trade, kita akan selalu fokus Selasa, Rabu, Khamis, Tuesday, Wednesday and Thursday. Okay. So usually Monday is for you to find a setup for the week. Tuesday, Thursday is for you to hold your position, and Friday is to close your position lah. Okay. Kalau kita akan gunakan macam tu. Okay, sebab di Senin tu market baru dah start momentum ataupun kita akan tengok minggu lepas. Apa yang menjadi minggu lepas? Adakah minggu lepas tu retrace kepada trend yang sebulan contohnya, ataupun minggu lepas tu trend baru nak mula, so mungkin minggu ni adalah waktu retrace. So banyak possibility yang boleh berlaku. Okay, so that's why kita akan tengok apa yang berlaku minggu lepas dan kita fokuskan fokus apa yang mungkin boleh berlaku pada minggu ini. Alright, so tak apa, kerja lah. Okay, so kalau boleh waktu public holiday jangan trade. Okay, so kalau macam contoh minggu lepas Jepun banyak cuti, jangan trade yen. Sebab tak ada orang lain yang trade yen pada masa tersebut. Okay. Right, so sebelum kita masuk chapter yang seterusnya, ada soalan? Tak habis lagi. Tak main. Cikgu boleh ke cikgu hantar video recording nanti sebab tak dapat? Boleh, nanti kamu minta Mr. Teo, nanti kamu minta kat saya. Saya akan uploadkan. Kalau nak kena malam ni nak kena dia kena coding dulu. Ni just PM saya, dia minta saya bagikan balik recordingnya. Oh, go cantik turun. Walaupun tak naik banyak tadi. Kat mana tu? Saya lupa. Okay lah. Akak cuba keluar masuk balik, kalau tak dapat guna phone. Kalau tak dapat, kalau kat laptop, kat PC tak dapat keluar suara, guna phone. Phone boleh. Dengar. Hmm. Jiu. Turun, sambung turun lagi. Maknanya dia dah habis naik lah tadi tu. Okay, so kita tengok. Okay, dia dah habis naik tadi dan sambung turun. Okay, so maximum dia akan ikut low, previous low lah, which is on the 20th of April. Okay, 21 hari, 21 April, 21st April. Itu yang dia akan patah balik. Okay, so bila dah patah balik, cycle complete lah. Finish cycle. So macam ni yang sama. Dari sini 3rd April dia naik, turun balik. 21st April. 21st April dia naik, turun balik. On the 8th. So 2 kali dia buat. Cycle ni sama. Repeat cycle.
Itu saja. Tekan pun sama, audio file to connect. Something wrong with your, there's something wrong. I have to try to check. Okay. Okay, so sebelum kita masuk chapter 4, lagi ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan? Tak ada? Okay. Okay, so kita sambung chapter yang keempat, fourth chapter 4, right? So how do we trade? So macam mana nak trade? So basically kita trading secara berpasangan. Okay, that's why we trade in a pair. Okay, so maksudnya kat sini when we trade, okay, okay, so when you say open buy contract, we need to close sell contract. Okay, or when you open sell contract, need to close as a buy contract. Okay, so bila kita open buy, kita close sell, open sell, close buy. Maksudnya kat sini, yeah, so the meaning here is when you, let's say for example, kamu ambil buy, okay, so you buy, okay, then the market goes up, okay, so you make profit, and there's another person who sells at the same time, so he is making loss. Okay, so both of you decide to close your position serentak. Okay, dua-dua tengah nak tutup position lah. Okay, so when you open your buy, you need to find a sell to match untuk tutup. So sama juga untuk dia lah, bila dia sell, dia perlu mencari buy contract untuk synchronizekan market lah. Maknanya set, completekan the set. Okay, so bermaksud kat situ, apabila kamu buy, market tengah naik, so kamu tengah make profit. Okay, so seorang lagi bila dia sell, market naik, dia tengah membuat loss. Okay, so secara simple dia, profit orang tu datang daripada loss orang lain. Simple. Okay, saya buy, contoh kamu buy, saya sell. Okay, market naik. Kamu untung. Kalau kat MT4 tu kamu nampak profit. So kat MT4 saya nampak tengah loss. So kita duduk tutup position. So profit kamu datang dari mana? Dari loss saya. So loss saya pergi ke kamu. Kamu punya profit datang dari saya. Simple as that. Okay, so dari konsep yang saya cerita ni, dari profit losses yang ini, pihak broker tak ada apa-apa. Which is dia null. Nothing happens to the brokerage. Broker tak ada ambil untung, tak ada ambil rugi. Dia just ambil spread saja kat situ. Faham? Okay, so that meaning here is kalau apabila ada kamu dengar cerita bila orang masuk apa tu trade profit tak boleh nak withdraw, dia cakap oh okay, broker tak mampu bayar. Ataupun bila budak tu trade, contoh ada trader ni trade, profit dia banyak, broker tak mampu juga nak bayar. So benda tu doesn't make sense. Dia takkan jadi sebab broker tak ada kena-mengena pun dengan your profit or your loss. Dia hanya makan spread saja. Profit loss kamu akan diambil atau dibagi kepada liquidity provider. Di sana, kat situlah di mana kamu punya orders are being matched. Okay, buy order, sell order, match. Okay, simple. Macam tu je.
Okay. Okay, so mungkin sometimes when you kita trade ni kita dengar certain terms yang agak lain macam sikit. Okay, so some these weird terms, for example long and short. Okay, so long ni membeli, short ni tengah menjual. Okay, so bila kita dengar ada orang cakap kita tengah long euro USD, so dia tengah membeli lah, tengah buy euro USD. Tadi cakap kita tengah short gold sekarang ni, okay, dia tengah sell gold pada masa sekarang ni. Okay, so untuk nak senang ingat long dengan short ni, okay, so semasa kalau contoh let's say kamu nak beli barang, kamu akan berfikir panjang. You have to think long enough to buy that product. Betul nak beli ke tak nak beli ke tak nak. Tapi kalau bila we are trying to sell something, kita akan secepat yang mungkin. Short period of time. Secepat yang mungkin kita akan nak cuba nak menjual barang tersebut yang kita ada. Okay, so this is how we try to remember long and short. Boleh? Right, so seterusnya bid ask and spread is normal lah. Okay, so bid price is there's a bid price, there's a ask price. Okay, so bid price is untuk sell, ask price is untuk buy. Itu saja, tak ada apa-apa sangat lah sini. Okay, then dia punya differentiation is dia punya spread. This is just simple things lah. Okay, so this one is macam mana kita kira dia. Okay, so usually we will use 5 decimals. Okay, 5 decimal. So dari titik pertengahan tu kita akan ada 5 angka. Okay, so let's say if I take BMP4, okay, so kita akan actually ada 5, kita akan nampak 5 figures after the decimal point. Okay, so usually for currencies we will have 5 decimals, 5 figures. So untuk currency kita akan ada 5 decimal, 5 decimals. Okay, tetapi untuk gold usually we just 4 decimals. Maknanya dollars and cents lah. Cent dia 2 saja. Okay, so kalau macam yen, dia pun dia 3 kat belakang. So this is 5 decimals. Okay, dia 2 dan 3. This is we call as 5 decimals. Okay, sebab movement dia tak begitu besar dalam satu hari, so kita selalu akan gunakan 5 decimals lah. Okay. Right. Oh, ini satu rendah decimal. Nothing much. Okay, so bila nak buy, bila nak sell. So yang ini macam mana nak tahu bila nak buy, bila nak sell. So depending on keadaan market semasa. Okay, so this one is just an example lah. Kita tunjuk example. Okay, so ini semua just examples. Tak ada apa sangat. Pip is the kiraan of currency, berapa dia punya harga tu lah. Okay, so if it's 4 decimal, 4 decimal kita akan bagi pips. Okay, itu je. So kalau 5 decimal kita jarang bagi pips tu, kita akan cakap 5 decimals lah. Alright, so usually kiraan kita akan contoh, let's say if I take the Australian dollar for example. Okay, so macam contoh saya tarik dari bawah ke atas to the highest and lowest. Okay, so you can look at the middle number. So 90 lebih tak? Okay, so if I just round it out, kita akan genapkan sini. Okay, kamu akan nampak nombor 1000 tu kan. So itu adalah 1000 point. Okay, so bersamaan dengan 100 pips. Okay, this is the movement lah, 100 pips movement. Okay, so pips punya movement. Okay, so pips. So usually let's say we take 100 pips. Okay, so then dari 100 pips tu kita gunakan kita punya lottage 0.01 lot. So if it's 0.01 lot, we are making roughly around $10. Kalau 0.10 lot, kita akan buat 100.
Kalau one lot, kita akan buat 1000. Okay, untuk pergerakan 10 pips. Okay. Simple. So, kalau pergerakan 10 pip, turunkan je lah. RM1, RM1, 100. This one is dia punya movement. So, dari sini, kamu akan tahu, kalau macam tu, let's say tadi kita cakap 100 pips tadi. Right? So, based on the 100 pips that we make just now, so, tak boleh edit lah. Okay, so based on the 100 pips, so, okay. So based on the 100 pips movement, because this is satu speed ni movement average untuk setiap hari. Okay, so dari kamu dah tahu kamu boleh agak satu hari tu movement dia dalam lebih kurang 100 pips. Okay, so kalau kamu nak masuk, kalau kamu masuk 0.01 lot, okay, so pergerakan $10. Maksud kamu either kamu tengah untung atau tengah rugi $10. Okay, so kalau kamu masuk 0.10, maksud kamu tengah rugi atau untung $100. Okay, so kalau satu lot kamu tengah untung dan rugi sebanyak $1000. Okay, so kalau account kamu, contoh account size $100 contohnya. So takkan kamu nak masuk 10 pip, takkan nak masuk 10 sen. Okay, so kamu akan masuk 1 sen sebab dia punya pergerakan 10% saja. So kalau let's say account kamu 1000, baru kamu masuk 10 sen. Supaya kamu boleh adjust pergerakan dia sebanyak 10% sahaja. Okay, so this one is cara kita calculate kita punya equity lot dan float kita. Macam mana kita nak agakkan dia. Okay. So lot tu yang tadi, lot tadi tu adalah dia punya size kita lah. Okay, so kita most worker kita akan gunakan standard lot. Okay, so kita ada satu yang 0.01. Okay, so let's say saya buka kat 24. Okay, so dia akan keluar kat sini volume. Okay, 0.01 contohnya 0.10. Okay, ataupun 1.00. Okay, so this one is the lot dia lah. Okay, size of the lot. Yang berapa besar yang kita nak entry. Okay, so based pada size account kita. Okay, so leverage tadi tu lot lah. Right, so this talk about lots. Okay, so seterusnya kita leverage. So leverage ni is more kepada macam cagaran ataupun pinjaman yang broker bagi kepada kami, kepada trader untuk membuat trading lah. Okay, so sebab saya kita bila kita trade, kita boleh menggunakan amount yang kecil seperti $10, $100 ni semua, okay, untuk trade dalam pergerakan yang besar. So tapi bendanya pun leverage ni kalau lagi besar kita gunakan lagi besar ni sebab contoh satu seribu leverage 1,000 contohnya. Okay, so apa ni, risiko kepada account tu sangatlah tinggi. Di mana sebenarnya amount yang kita trade tu mungkin tidak mampu nak tahan dengan equity yang kita ada. Okay, so sebab kita panggil sebab kita perlukan leverage untuk margin. So bila margin murah, kita akan cuba nak trade sebanyak yang mungkin. So itu sangatlah bahaya. Yeah. Alright. So next one will be, so kalau boleh based pada leverage, kalau boleh ambillah leverage yang agak ketat. Di 100 contohnya. Okay, so kalau account yang lebih kecil mungkin kita akan ambil 1,500. So kalau boleh ambil dalam lingkungan ni saja, jangan ambil terlalu besar. Ada setengah tu dia suka sampai 1,000 ataupun 5,000. Okay, saya tak galakkan sangat dah. Okay, sebab kita akan
trade dengan excessive ni, maknanya kita akan selalu masuk position yang agak keterlaluan. Okay? Alright. So, itu leverage. Okay? So, seterusnya adalah jenis-jenis order yang ada. Okay? So, jenis order ni boleh tengok kat MT4 jugalah. Okay, so market execution is market instant order. Kita tekan buy, tekan sell, dia masuk pada harga semasa. Okay, pilih currency apa yang kita nak, pilih lot apa yang kita nak masuk. Market execution tu adalah instant order. Okay, kita tekan sell, okay, dapat sell pada harga sekarang. Kita tekan buy, buy pada harga sekarang. Okay, so lain-lain tu kita ada pending order. So pending order bila kamu tekan menu dia akan tambah lagi 4 pilihan. Okay, kita ada buy limit, sell limit, buy stop dan sell stop. Okay, so untuk yang ini kena tulis sebab dia punya tu banyak. Penerangan dia panjang sikit. Okay, so saya akan buat secara simple. Ini. Buy stop, sell stop. So kamu akan ada 4 pilihan order. Okay, so ini adalah pending order. Maknanya kita just booking saja. Bukannya kita booking ni adalah pada harga yang bukan harga semasa. Okay, dia berbeza. Okay, so kalau contoh buy limit, buy below current price. Sell. Price. Stop buy above. Sell. Low. Okay, so kalau macam buy limit contohnya, kita booking harga membeli tetapi harga buy tu tapi harga dia adalah di bawah harga semasa. Itu maksud dia, di bawah harga semasa. Okay. So contoh okay ni. Okay. So bila kita letak buy limit contohnya kita akan ada buy limit, sell limit. So buy limit kita akan kena letak di bawah harga semasa. So harga semasa adalah 64526. Okay. So saya akan kena letak kat 63. So kalau saya letak pada harga yang tinggi 65 contohnya, dia tak akan jadi. Dia kan keluar. Tak lepas. Okay. So kalau nak dia kena letak pada harga yang lagi rendah untuk buy limit. Okay. So sell limit pula dia kena letak pada harga yang lagi tinggi pada harga semasa lah. So kalau macam ni dia boleh letak 65. So kalau saya letak 63 dia tak boleh lah. Jadi okay, so buy stop dia terbalik. So tadi buy limit kita booking harga buy pada harga yang lagi rendah. Okay, so untuk buy stop pula kita booking pada harga yang lebih tinggi. Masuk current price kat sini, kita nak buy kat harga atas dia. So maksud kalau kita rasa market tu boleh naik dengan secara tiba-tiba, kita akan letak buy stop. Kalau kita rasa market nak turun dulu, kita akan letak buy limit. Baru kita tunggu dia turun, sambung naik balik. So dia terbalik lah. Okay. So 4 order ni dia berbeza. 4 dia sangat berbeza dan sangat unik dari segi setting masing-masing lah. Dia berbeza. Okay. So all 4 will have their specific function. Okay, so specific function, let me just recap that again. Okay, so buy limit is to buy below the current price. Sell limit is to sell above the current price. Okay, buy stop is to buy above the current price. And sell stop is to sell below the current price. Bermaksud pending order ni adalah untuk masa hadapan, bukan sekarang. Maknanya kamu booking dan bila harga tu cecah, dia akan activate lah. Itu maksud dia, bukan
magically, oh saya nak jual pada harga lagi tinggi, kamu tekan terus tiba ada position ke atas. Selagi harga tu tak sampai, tak adalah position tu. Okay, so dia akan base pada dia akan more kepada booking ataupun that's why we call this as pending order. Okay, so kalau market order, instant order ni ialah best available price, harga semasa instant. Harga sekarang itu yang kamu akan dapat untuk buy dan sell. Okay, so di sana kita cerita buy limit dengan sell limit. Okay, buy limit kita akan nak membeli pada harga yang lagi rendah dari harga semasa. Okay, then sell limit is to sell above the current price, meaning that we are waiting for the price to go up, but we don't know how long that we will reach. So we just put a booking at a certain higher price. So dia sampai dia langgar dan dia turun, kita dah profit. Okay, so stop order pula is the other way around. Di mana this is more aggressive. Just now was more conservative. Buy harga semasa kita bagi dia turun sebelum dia sanggup naik. Okay, so buy stock, sell stock is more aggressive. Okay, current price is kat bawah, kita nak membeli di harga atas. Maksud kalau let's say market breakout, kita akan automatic ada position dekat atas for buy. So same goes for sell stop. Okay, so harga di atas, kita akan letak sell stop order di bawah. So apabila market tiba-tiba turun, kita akan ada order dan terus profit order tersebut lah. Itu maksud dia. Okay. So stop loss order is to cut your losses at a certain point. Kalau kita cakap kita nak cut loss 30 pip, kita just tulis 30 pip dekat kita punya stop loss tu. So bila market, contoh market tengah menaik, kita nampak oh kita boleh buy. Kita buy saja market tu turun. So kita dah set stop loss kita 30 pip. So bila dia turun dalam kiraan 30 pip tu, dia akan close position tersebut, dengan maksudnya kita hanya loss sebanyak 30 pip sahaja. Itu maksudlah stop loss. Okay. Trailing stop pula is a bit complicated sebab dia more kepada order tu dia live, dia akan sentiasa berubah-ubah, which is dia akan sentiasa mengikut. Okay, so kalau contoh okay, kita ambil this movement lah, this downtrend ni. Okay, this big downtrend movement. Okay, so contohnya kita dah ada sell kat sini for example, then market dah sampai turun. Okay, so kita akan ada dua option ni. Ada kita letak one stop loss which is fixed at a certain price, or we put what we call this as a trailing stop. Trailing stop tu, as long as contoh let's say trailing stop, saya cakap trailing stop 20 pips contohnya. Okay, so bermaksud bila dia turun, stop loss tu akan sentiasa ikut belakang dia dengan jarak 20 pip. 20 pip dia ikut. Okay, so lagi dia turun, lagi dia ikut. Dia turun, dia ikut. Dengan jarak 20 pip dari belakang. Okay, so tetapi apabila if the price goes up, say 10 pips, okay, yang ini dia takkan naik, dia just tunggu je kat 20 pips tadi tu. So kalau let's say naik another 15 pips, dia tunggu lagi. So if let's say naik 20 pips, close terus position tersebut. With less profit lah. Sebab kamu dah dari awal kan, so dia akan keep profit, maximum profit. So kalau let's say naik 10 pip saja, so yang ni tak sampai dia punya limit, so dia akan continue on turun. For example, dan yang ini pun akan ikut turun. Sampai dah tak boleh turun lagi dah. Bila dia naik balik tu, dia akan hit stop loss lah. So dia stop loss yang aktif. Okay, so normal stop loss is a fixed number. Stop loss ni is fixed. Kita letak satu tempat, kat situ je lah harga dia. Tapi kalau trailing stop, dia akan sentiasa ikut. So this one is to maximize our profit. So kalau tapi masalah trailing stop ni hanya di PC saja kamu boleh guna. Tak pun tak boleh buat setting ni. Okay. Complete. Right. So for today, ada apa-apa soalan? Next week baru kita masuk technical. Yes, next week kita akan masuk support and resistance lah. Okay, so by next week if possible, kalau belum ada account,
register account sebab kita akan buka banyak lebih kepada kat chat. Okay, so if possible, minggu depan everybody open their MT4 as well lah. So kita boleh buat sama-sama. Okay, so for today, ada have any more ada soalan-soalan tak? Any inquiries? Ada soalan-soalan? Sekejap lagi kita akan cerita pasal non-farm. Sebab besok non-farm. Okay, besok non-farm payroll. So paling dinanti-nantikan lah. Okay, so data yang paling dinanti-nantikan. That's why hari ni market dia akan huru-hara sedikit. Okay, everybody is on edge. Dia tak tahu nak pergi mana. Okay, so setakat ni semua okay? Ada soalan atau semua okay? Baik tu ada boleh pinjam ke, kopi ke, boleh photostat kalau nak. Slide boleh photostat. Nak slide boleh photostat. Ikut lah nak photostat 6 page tu ke, 8 page ke, boleh. Tak ada masalah. Dia, siapa nak slide, PM dia nanti saya bagi request. Siapa nak slide, request PM. Okay, PM dia nanti saya bagikan. Okay, so semua okay. Kalau tak ada apa-apa, kita NFP. Itu yang semua orang nantikan sebenarnya. Okay, so kalau perasan, Semtech dia rajin. Dia rajin. Sorry. Semtech ada buat dia keluar iklan lah kat ni. Apa tu? Forex Factory pun dia dah start keluar iklan. Okay. So dia lah selalu nampak SM je kan. So sekarang ni kita sebagai broker Semtech kita pun adakan okay. Tak share pula tadi. Okay, so di Forex Factory, Semtech pun akan ada iklan kat tepi ni. So selalu asyik nampak XM je, bosan lah. Okay, so kita pun join sekali. Jadi dapat iklan kat sini. Iklan dia besar. Sebesar-besar banner dia letak kat situ. So dia nampak lah. Okay. Antara broker yang mampu membuat iklan dekat Forex Factory secara international. Okay, so sekejap saya carikan slide. Okay. So, untuk besok, boleh tengoklah data yang dah keluar. Okay, so hari yang belum keluar 3 ni hari ni punya data. Challenger job cards, initial jobless claims, continuous jobless claims, ni hari ni punya data. So, besok benda ni akan update lagi lah. Besok dalam group saya akan post yang dah updated punya. Okay, so sebelum tu, malam ni boleh nampak di mana, okay, minggu lepas, bulan lepas punya non-farm, total overall is still negative. So ramai yang berhenti kerja, diberhentikan kerja, tak ada pekerjaan baru. Jadi lemah. So bang, okay. So non-manufacturing negative, manufacturing pun negative. Okay, confidence pun tak ada. Okay, so consumer confidence board index pun tak cukup, tak bagus. Automatic data processing, this is hari semalam punya data. ADP employment report semalam punya data. So,
Ni tak ada. Oh, sini ya. Okay. So, ni DAP data semalam lah. Data semalam masih sebenarnya data dia negatif. Walaupun di hijau dia masih negatif. Which is not a good sign. Okay, dan walaupun makin berkurang lah 2.7, 20 million. Nombor pun tak tahu nak tengok macam mana dah. Hmm. So sebenarnya nombor dia sangat besar. Okay, so bandingkan dengan previous punya. Actual previous ni 27,000. Okay, so bila keluar ni 20 juta. Million, yelah, 20 juta. Macam mana tak boleh bayangkan. 20, okay, 236,000. So 20 juta lah. Okay, so 20 juta orang tak bekerja. So boleh bayangkan berapa ramai. So yang itu negatif lah kat sini. Okay, 20 billion. Yang 20 million yang tak bekerja. Okay, so jobs opening dah start orang mencari apa tu, memberi pekerjaan ataupun dah start buat kelonggaran. Okay, so ada company-company yang dah start buka untuk pekerjaan baru lah, sebab sebelum tu dia dah pecat orang. Sekarang ni bila company tu dah boleh start balik, dia mencari orang baru. So tapi yang ini masih belum cukup kukuh lagi untuk besok punya data lah. So data besok high probability, high chance di mana US akan menjadi lemah. Sangat-sangat tinggi probability dia. Okay. So apa yang kamu nak buat ialah, kalau untuk goal kita akan cari buy lah. Okay. So untuk goal kita akan cari buy. So untuk hari ini kita just standby dekat 1700. So kalau hari ni tak break above tu, so besok dia akan retrace. So kita carilah berapa rendah yang dia boleh retrace untuk besok. Okay, maksimum adalah 1690 lah. Kawasan tu sangat rendah. So kemudian kita akan sambung naik balik. So sama juga untuk currency-currency lain lah. So macam Australia pun besok, malam ni dah start retrace. So sambung je sampai ke besok. Kita tengok berapa rendah dia boleh pergi sebelum sambung buy. Euro pun sama, biar dia turun dahulu. Okay, dan baru besok kita buy. GBP pun sama lah, biar dia turun. Tadi dia turun banyak dah juga tu. Satu batang dia turun. So, continue, biar je dia turun. Besok baru kita cari buy. Okay, so yen, biar dia naik, baru kita cari sell lah. Okay, so mungkin naik dalam area high 2 hari lepas tu, 106.8 contohnya. Okay, tunggu besok, biar je dia naik. Sebab kita dah tahu USD lemah kan, so kita just nak tunggu sell pada harga yang lebih tinggi. Okay, so U-share pun sama juga, biar dia naik. Okay, baru kita sell. Canada ni pun hari ni the whole day the bearish. So besok mungkin ada retrace dan so kita tunggu. Tarik je Fibo hari ni, high low hari ni, dan tengok berapa tinggi yang dia boleh retrace besok. So sama je untuk semua lah. Okay. So USD index masih lagi bullish. Okay, so mungkin besok dia akan turun balik sedikit. So, kita akan mungkin tengok sampai sini ke penurunan dia untuk besok, sebelum sambung naik balik lah, sebab masih lagi jauh boleh naik lagi. Okay, so masih lagi positif. So data besok tu negatif tu sekejap je lah sebenarnya, just pull back ataupun hanya sebagai retrace. Sebab apa? Sebab orang memang dah tahu data tu memang akan merah. So orang tak heran. Tapi orang nak tahu berapa besar impact dia lah. How big is the impact? How bad is the data tomorrow? Right? Okay. So that's why USD masih menaik. Sebab dia tahu memang benda tu akan merah. Jadi dia memang akan sambung naik sebab dia orang tengah recovery mode. So tomorrow is just a retrace sebelum continue naik lagi lah. Tu sahaja. So ingat, besok tu hanyalah retrace untuk US dollar. Okay. Alright. Ada soalan? Tak nak lah live trade. Tak larat lah. Banyak benda nak buat sekarang ni. Tak je. Dah makin busy je. Nanti tunggu dah ada office kan kita live trade.
left trade kat rumah sendiri tak best. Tak nampak, tak feel. Kena left trade ramai-ramai satu tempat. Jerit-jerit, pai, sell. Datang keluar je, terdiam. Chat hang. Okay. So, is there any questions for today's topic? So, today's topic dia tak ada apa sangat pun. Sebenarnya is more towards to memperkenalkan currency apa ada pada masa bila nak trade. So, secara simple is we have Tokyo, London and New York market. Okay, so Tokyo market we have the Japanese yen, Australian dollar, New Zealand dollar. Okay, so these three you can trade from 6 in the morning until maybe 1 in the afternoon. Then at around 2 to 3 p.m., okay, you can trade the euro, the GBP, Swiss franc until 11 p.m. So which is another 1 hour kejap lagi. Okay, so from 9 p.m. you can trade the US dollar and the Canadian dollar lah. Itu je. So whenever you are free to trade, you look at the time first. Tengok masa. Oh sekarang ni pukul 3 petang. So kita akan fokus London market. Simple as that. So untuk fokus London market, kamu tengok apa yang berlaku dekat Tokyo market. Sebab bila London market buka je, currency yang aktif di Tokyo dia akan jadi lemah. So kalau contoh kamu tengok USD JPY tengah menurun. Dah habis turun tu. So kamu dah tahu bila yen tu lemah, USD JPY tu akan naik balik. So ambil peluang buy kat situ. Ataupun ambil Euro JPY, buy Euro JPY for example, GBP JPY for example. Dengan syarat Euro and GBP tengah strong lah pada London Open. Okay, tu je. So untuk besok kita tunggulah pukul 9.30. What time is it? Besok 8.30 tengok dah tukar iklan masuk balik SM. Okay. So besok 8.30 lah kita punya time nak tunggu tu. Okay. So saya sangat teruk juga ni. Okay, tengok teruk tau sebab last month forecast kita is negative 100,000. Actual keluar 700,000. So it's quite a big gap. 600,000 punya data. Sekarang ni forecast dia 20 juta tau. Forecast bulan lepas 100,000 je. Bulan ni 20 juta. Bayangkan berapa besar dia punya forecast ni. So tak boleh bayangkan actual tu akan keluar macam mana. Berapa teruknya actual tu akan keluar. 20 juta orang tak bekerja. So tunggulah besok. Okay, so besok 8.30 kita akan tunggu yang itu. Okay. Right, so sebelum kita sign off for today, ada apa soalan? Okay, so sebelum kita close our session for today, this is our monthly promotion. Okay, bulan ni punya promosi. Deposit 800, trade 3 lots and you will enter a chance to win a lucky draw prize, which consists of the biggest prize is the Surface Pro lah. Okay, then 65-inch TV, Apple Watch 5 series and 5 series paling baru sini. Okay, so these are the 3 major prizes. Okay, untuk bulan ni. Okay, simple je. Deposit 800 and trade 3 lot. So kamu akan dapat satu lucky draw. So kalau nak 2 lucky draw, deposit 1,006, trade 6 lots. Dapat 2 lucky draw. Okay, so lagi banyak chance kamu dapat, lagi tinggi kamu punya probability lah. Itu maksud dia. Okay, dan untuk trader-trader yang ada network. Okay, so macam ada networking lah, jenis yang suka buat networking. Okay, so kita sebenarnya membuat program IB bergaji lah. Okay, so untuk setiap certain amount of deposit that you can bring in through your network, okay, so we will pay you a certain amount. Okay, so
buat kiraan simple je. So, untuk $1,000 yang kamu boleh bawa, okay, $1,000, 1,000 USD. Okay, so kita at the end of the month, kita akan bayar gaji RM1,000. Hmm. Kamu bawa, kamu leader, okay, network bawah kamu, kumpulkan lah, tak kisah seorang bawa dia RM1,000 pun tak apa, 10 orang kumpul RM100 jadi $1,000 pun tak ada masalah, okay. Dapat $1,000, kamu dapat RM1,000 at the end of the month. Kalau bawa $10,000, kamu dapat RM10,000 at the end of the month. Okay, so this is our IB program as well. Okay, so kepada yang berminat nak tahu lebih lanjut, boleh PM saya nantilah. Okay, so dua tu lah tadi, lucky draw dengan skim IB bergaji. Okay, so last question, ada apa-apa lagi request sebelum kita tamatkan kita punya sesi untuk malam ni? Is there any more request for tonight? Tak ada, semua okey je. Okay, so kepada yang perlu, yang request recording, just PM saya lah nanti. Okay, tapi PM saya, ingatkan saya sebab kejap lagi dia kena encode dulu, so dia akan ambil masa lebih kurang 1-2 jam untuk proseskan recording tu. PM je saya, ingatkan saya lah. Dah ambil sel lah. Sel ambil 1,700 sel, cepat $3 terus turun. Tak sempat nak entry je. Nampak tajam dia ambil tak terus turun. Dah 30 pip, 30 pip dah. $3 dah. Untung lah dah $3, boleh tutup dulu. Tu beli lagi. Okay, so tadi ada siapa yang masuk? 70, so tak payah lah. Okay, so siapa yang follow tadi tu dah masuk. So dah dapat 30 pip terus. So 30 pip kalau 0.01 dah $3. 0.10 dah 30, dah $30. One lot dah $300. Tak sampai 5 minit. Sekejap je. 5 minit tak sampai 5 minit. 15 minit. Okay. So thank you for coming tonight. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh PM saya lah personally, tak ada masalah. Okay, pada yang perlu recording as well, please do let me know. I will forward you the recording nanti malam lagi sikit lah. Okay, so if there's nothing else for today. Alright, terima kasih kerana datang. Okay, dan kalau ada apa-apa bolehlah message saya kemudian. Okay, so Assalamualaikum and good evening.